Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan walan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Tunaikanlah segala suruhan Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah segala larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai hidup kita, bahagia di dunia dan di akhirat. Musibah besar yang melanda umat Islam di negeri ini ialah ancaman akidah dan pemikiran. Berbagai jenis kecelaruan didedahkan kepada umat Islam hari ini. Bahkan ada yang menyeliputi pemikirannya dengan Islam, akan tetapi hakikatnya menyimpang jauh dari ajaran Islam yang sebenar, disebabkan oleh belitan hawa nafsu dan akal yang singkat. Lahirlah pemikiran yang ingin membebaskan agama ini dari tafsiran dan kefahaman yang telah diwarisi ulama Islam sejak zaman junjungan besar Nabi Muhammad SAW sehingga hari ini. Perkara yang mimbar maksudkan di sini ialah usaha untuk mentafsirkan agama Islam dengan cara pandangan yang liberal atau bebas, serta merubah apa yang telah diwarisi oleh ulama terdahulu dengan tafsiran yang menggunakan akal semata-mata, tanpa panduan ulama dan kaedah yang telah digunakan oleh ulama-ulama Islam sejak dahulu hingga kini. Dengan mukaddimah ini, mimbar hari ini akan memperkatakan tentang bahaya pemikiran Islam liberal. Hadirin Jumaat yang dirahmati sekalian, maksud pemikiran Islam liberal ialah suatu pemikiran yang berupaya membebaskan dan meliberalkan umat Islam dari Islam yang satu, yang disepakati, dan Islam yang sudah mantap dan kukuh sekian lama. Dalam sejarah Islam, pemikiran sedemikian dahulu dikenal dengan nama golongan Ibahiyun, yang bermaksud golongan yang serba membolehkan apa sahaja, yang haram menjadi halal, yang wajib menjadi tidak wajib lagi. Maka apa akan jadi dengan Islam kalau begini halnya? Zina, arak, judi, semua menjadi halal. Solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, semua tidak lagi wajib. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perkara ini jelas sesat, bahkan boleh menyebabkan gugurnya iman sekiranya orang tersebut beriktikad pada perkara yang bercanggah dengan
ma huwa ma'lum min ad-dini wad-dururah, apa yang diketahui dalam agama secara pasti. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini pula lahirlah pemikiran yang tidak jauh dari golongan ibadiyun ini, yaitu pemikiran Islam liberal. Ada di antara perjuangan pemikiran ini yang kadang-kadang telah melanggar ijma', yaitu konsensus umat Islam. Misalnya, dalam hal asas, cara penetapan dan penggalian hukum, atau dikenal dengan istinbat hukum, mereka tidak lagi mahu mengikut manhaj yang telah digariskan oleh imam-imam mujtahid terdahulu, yaitu mengikut manhaj usul al-fiqh, ulum al-hadis, ulum al-tafsir, kalam, dan lain-lain. Justru mereka berkempen untuk mentafsir Al-Quran sebebas-bebasnya. Bahkan kaedah tafsir yang dipegang secara ijma' para ulama juga dipapulsampahkan. Dan mereka mengambil pentafsiran, mengkritik teks hermeneutik yang digunakan dalam memahami kitab Bible. Apa nak jadi? Keluarlah pendapat dari mereka seperti anti hadis, rambut bukan aurat bagi wanita, zina tidak haram, kalau suka sama suka, maka hancurlah agama Islam. Modus operandi mereka tidak jauh dengan golongan mazhab yang tidak bermazhab atau al-mazhabiyah, yaitu modus menjatuhkan credibility dan authority ulama-ulama Islam terdahulu. Bagi al-mazhabiyah ini, mereka selalu mengkritik pendapat dan ijtihad umat mazhab terdahulu dengan slogan ulama tidak masuk, boleh salah, dan tidak ada dalil atau hadisnya dhaif, yaitu lemah. Sedangkan kuat Islam liberal pula berani memperolokkan Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama mujtahid lainnya dan menganggap mereka ketinggalan zaman, tidak relevan, dan punca taklid buta. Bahkan kitab Sahih Al-Bukhari pun dituduh lagi tidak sahih. Lalu apa yang sahih? Tidak lain hanyalah pandangan tokoh mereka sahaja, gamaknya. Apa yang akan terjadi kepada umat Islam di negeri Selangor ini? Wahai sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sekiranya pendapat ulama diperlekeh, kitab-kitab kuning yang beratus-ratus tahun dijadikan sumber hukum, menghasilkan fatwa dan panduan hidup bagi umat Islam, semuanya ditolak dan diperlekeh. Lalu mufti FB dan ulama YouTube yang dijadikan panduan dan sumber hukum. Apakah kebenaran zaman ini diletakkan pada jumlah likes di dalam FB atau membiarkan komen netizen penentu kebenaran sesuatu perkara? Akhirnya ilmu tidak lagi di pondok-pondok, sekolah-sekolah, masjid-masjid, university. Sebaliknya ilmu dinilai benar melalui media sosial. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri pemikiran Islam liberal juga tersebar melalui gerakan feminisme atau perjuangan hak wanita. Pada hakikatnya, Islam adalah agama yang tegas, memuliakan dan melindungi para wanita. Kedatangan Islam mengharamkan adat jahiliyah yang membunuh anak-anak perempuan Islam, memberi hak kepada pemilikan wanita setelah dibayar maharnya. Islam juga memuliakan wanita dengan mewajibkan menutup auratnya. Perkahwinan jahiliyah adalah tanpa batas, tetapi Islam
membataskan berpoligami kepada 4 orang sahaja. Akan tetapi yang kita risaukan terhadap puak Islam liberal ini, apabila mereka mula ingin merubah hukum hakam yang telah pasti dalam Islam sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, dalam usaha mereka untuk menghalalkan perbuatan LGBTQ yang jelas-jelas bercanggah di dalam Islam. Lebih bahaya lagi, ada di kalangan mereka yang menganggap kitab-kitab fiqh ulama mazhab 4 adalah disusun oleh ulama-ulama lelaki bersifat patriarki, yang menyebabkan segala hukum banyak menyebelahi kaum lelaki. Maka ada di kalangan mereka ini yang melawan konsensus utama dengan membuat bid'ah yang keji, seperti membenarkan wanita menjadi imam solat kepada lelaki. Bahkan di dalam solat Jumaat sekalipun, patriarki adalah sebuah sistem di mana lelaki memegang tampuk kekuasaan dan dominan dalam pentadbiran, maka wanita ialah orang bawahan. Sistem pemerintahan patriarki meletakkan lelaki sebagai jalur utama dalam mewarisi tampuk pemerintahan. Lelaki berkuasa bukan sahaja dari segi politik, tetapi juga moral dan mempunyai hak keistimewaan dalam perundangan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasabat. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Maksudnya, dan janganlah kamu terlalu mengharapkan, yaitu ingin mendapat limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian daripada kamu, untuk menjadikan mereka melebihi sebahagian yang lain tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran. Kerana telah ditetapkan orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu dan mohonlah kepada Allah akan limpah kurnia-Nya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Muslimin sekalian, berdasarkan fatwa yang telah diwartakan pada tahun 2014, jelas menyatakan fahaman liberalisme dan pluralisme agama adalah sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam, dan kepada mana-mana individu yang berpegang dengan fahaman ini hendaklah segera bertaubat. Mimbar ini juga mengingatkan dan menyeru kepada segenap rakyat Selangor agar menjunjung titah duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pada 13 November 2018 untuk mengekang fahaman dan ideologi yang sesat seperti fahaman liberalisme ini. Mimbar juga ingin menegaskan kepada segenap rakyat Selangor agar sentiasa menghormati hukum syarak dan keputusan fatwa yang diwartakan di negeri yang penuh Islam ini. Pemikiran Islam liberal adalah jelas sebuah pemikiran yang bercanggah dengan syariat Islam dan akidah ahli sunnah wal jamaah. Landasan ahli sunnah wal jamaah adalah urusan akidah mengikut neraca Al-Syairiyah dan Al-Maturidiyah. Dalam fiqh adalah mengikut mazhab Imam Syafi'i dan menerima 3 mazhab yang lain. Sedangkan tasawuf pula adalah mengikut Imam Al-Junaidi
dan Imam Al-Ghazali. Tiga asas inilah yang sudah lama dipegang oleh ulama dan ulama di Selangor sejak berzaman-zaman. Semoga kita semua istiqamah dengan pegangan ini. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita hayati tausiah berikut. Pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa fahaman liberal adalah menyeleweng dan bercanggah dengan akidah pegangan ahli sunnah wal jamaah, kerana asasnya ialah akal dan logik semata-mata serta menolak Al-Quran dan Al-Sunnah. Kedua, umat Islam hendaklah menolak fahaman liberalisme secara mutlak. Bahkan konsep ini ditolak juga dalam agama-agama yang lain. Ketiga, umat Islam boleh ditimpa musibah atau badai bencana sebagaimana umat terdahulu yang musnah dan dilaknat kerana menokok tambah dan mereka-reka perihal agama mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardh wa man fihin bal atainahum bizikrihim fahum an zikrihim mu'ridun. Dan kalaulah kebenaran itu tunduk menurut hawa nafsu mereka, nescaya rosak binasalah langit dan bumi serta segala yang ada. Bukan sahaja kami memberikan agama yang tetap benar, bahkan kami memberi kepada mereka Al-Quran yang menjadi sebutan baik dan mendatangkan kemuliaan kepada mereka. Maka Al-Quran yang demikian keadaannya, mereka tidak juga mahu menerimanya. Surah Al-Mu'min ayat ke-71. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.